Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan dan puan, semua audiens yang bersama dengan ABA Malaysia hari ini. Seperti apa yang kita janjikan, malam ni adalah satu lagi slot sembang niaga. Yang kali ni kita menjemput panel daripada sektor farmasi. So kalau ikutkan, ini adalah episod yang ketiga sejak daripada 23 bulan 6 yang kita mula dengan sektor early childhood. Minggu lepas kita bersama usahawan dari F&B, dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan panel usahawan-usahawan dan juga mewakili sektor farmasi. So with that, saya pertamanya saya nak ucapkan selamat datang kepada ketiga-tiga panel. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Syamsul Afzal Mat Saleh, Group CEO ABA Malaysia, sebagai moderator untuk sesi sembang niaga malam ni. Dan bersama saya dua panel jemputan, iaitu Cik Zulkifli Mustafa dari Premier Farmasi Sungai Petani Kedah, jauh di utara, dan juga kita ada satu lagi panel jemputan dari Pahang, iaitu Cik Abdul Aziz Jamaluddin, mewakili Malaysia Pharmacy Society di Cawangan Pahang. Dan bersama kita juga adalah of course panel tetap sesi sembang niaga, Cik Asri Yusof, Presiden of ABA Malaysia. So selamat datang kepada tuan-tuan. Okey. Saya nak maklumkan juga kepada ketiga-tiga panel, kita punya session malam ni berbincang dari segi pengalaman kedua-dua pihak panel dan juga pendapat dalam isu-isu tertentu sesuai dengan tajuk kita malam ni, iaitu menangani isu dan cabaran krisis semasa. So bila sebut krisis semasa ni bukan setakat dari sudut ekonomi, kita melihat dari sudut kesihatannya, and then bertepatan dengan sektor yang kita jemput hari ini, iaitu daripada farmasi, sangat dekat dengan healthcare, dengan penjagaan kesihatan. So kita akan bersiaran daripada kita dah bermula pukul 9 malam ni. InsyaAllah kita cuba selesaikan dalam tempoh 1 jam. Hopefully perbincangan yang kita ada malam ni memberi manfaat kepada usahawan-usahawan kat luar. Right. Okay, so saya sebelum saya move forward dengan soalan pertama, mungkin saya nak jemput Cik Asri Yusof untuk add on sikit daripada apa yang saya dah maklumkan daripada awal tadi. Silakan tuan. Okay, thank you very much. Selamat datang Cik Zul dan juga Cik Aziz ke apa ni sembang niaga. Okay. Jadi ini adalah sesi yang ketiga selepas F&B dan juga Thomas F&B dengan Early childhood. Early childhood lah. Okay. Jadi kita buat sembang niaga ni sebenarnya untuk supaya usahawan-usahawan kat luar tu tak rasa kesorangan. Okay. Because dekat ABA Malaysia, business re-education adalah perkara nombor satu. Keep on giving people the new education, okay, the new tips dan sebagainya. Jadi business re-education ni tak semestinya orang tu masuk universiti apa, they just keep on learning the best thing, the good practice apa dalam business dia. So sembang niaga ni adalah sebahagian daripada platform berbincang, dan juga kita ada every fortnightly financial literacy series yang saya sendiri yang jadi anchor person, dan Sam juga on a planning series. Jadi tiga-tiga ni dibuat secara percuma online supaya kehidupan usahawan tak sunyi sepi kat luar tu. Okay, dia boleh dapat tips dan benda-benda baru.
Okay, bagi saya dalam perniagaan ni kita tak perlunya to be a brilliant. Okay, kita cuma rajin, kita cuma usaha, kita cuma get ourselves in part with the good practice, latest development dan sebagainya lah. Okay, jadi I welcome again Cik Zul dan juga Cik Aziz. Okay, so dalam perbincangan ni cuma sejam. Saya mungkin tak banyak soalan saya lah. Okay, saya banyak soalan, tapi soalan-soalan yang menyentuh tentang the survival of the farmasi punya entrepreneurs, macam mana dia menangani, okay, how they maneuver during the challenging situation, especially COVID, okay. And saya pun pernah juga cakap Sam that sektor-sektor yang sunyi sampai sekarang macam sektor fitness and gym pun kita kena panggil walaupun dia tak dibenarkan buka sampai sekarang kan, because they are the businessmen juga kan. So it could be that dia orang survive sekarang, okay, dia orang survive, tapi macam mana survival dia tu amat penting kan. Alright, so okay, jadi I pass over to Sam, maybe without further ado, okay, kita teruskan lagi. Alright, baik. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Yeah. So, okay. Soalan pertama yang saya rasa penting dan juga kira sebagai pemanas kita punya sesi malam ni. So, basically antara perkara yang paling utama ataupun isu utama yang diketengahkan dalam mana-mana sektor bisnes dalam tempoh sejak tahun 2 tahun ni, dah masuk bulan ke-16 dah. Yeah. Adalah isu dari segi kurangnya sales. Pengurangan ataupun penurunan sales yang ada sektor yang mendadak sekali, ada juga pada masa yang sama kita tengok dia punya cabaran tu berbeza pasal dalam keadaan bisnes lain menurun, ada setengah bisnes sektor yang naik. So kalau kita cakap antaranya adalah dari logistik, dari segi healthcare, penjagaan kesihatan kan. So farmasi adalah antara yang kita tengok sektor kesihatan yang meningkat naik. Tapi berdasarkan perbualan saya dengan Cik Zul, ada juga dimaklumkan ada setengahnya ada impact yang berbeza. Walaupun secara general kita kata healthcare adalah dalam keadaan yang orang kata macam Cik Aziz cakap tadi lah sebelum kita mula, antara sektor yang selamat dari segi dia punya lockdown ke MCO semua dia boleh dapat approval daripada ni. So okay, so saya pick up that dalam isu yang antara isu utama yang kita dapati sekarang ni adalah contoh apa yang dimaklumkan oleh Presiden Malaysian Pharmacist Society, iaitu Cik Amrahi Buang, yang saya quote, saya tengok di The Star pada 8 Jun dah membuat maklumat that banyak farmasi juga yang menghadapi cabaran dalam during MCO, bila ada setengah farmasi mungkin tertakluk kepada negeri ke dia tak boleh nak buka. So kalau compare to apa yang kita rasakan awal, bila sebut kata farmasi semua boleh buka, tapi ada juga yang tak boleh buka. So itu mungkin salah satu isu juga. Tapi saya nak tanya kepada kedua-dua panel. Cik Zul mungkin boleh mulakan dulu dengan apa yang dilihat sebagai isu ataupun cabaran utama di kalangan usahawan-usahawan farmasi. Mungkin Cik Zul pun kita tengok dia punya network ni satu Malaysia juga, bukan terhad kepada Kedah saja. So that's why kita minta opinion daripada Cik Zul lah untuk mulakan. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak ABA atas program yang dibuat ni lah, atas sembang niaga kita ni. Okey, so untuk menjawab soalan Cik Syam, apa isu-isu yang biasa berlaku sekarang lah dengan COVID ni.
So antaranya yang pertama isu kami adalah untuk sektor kesihatan seperti farmasi ni, so kami adalah frontliner. Dalam arti kata lain, kalau pesakit yang sakit memang datang kat kami dulu. Ya. So pesakit yang sakit tu sebenarnya ada juga potensial pesakit-pesakit yang positif COVID. So itu antara isu besar lah. So bila jadi isu macam ni, antara masalah yang saya biasa dengar dan kami hadapi antaranya kalau patient tu datang dan dia bila positif COVID, so maknanya premis kami akan dijadikan sebagai macam hot area lah ataupun tempat yang berisiko tinggi. So kat situ kemungkinan Close besar contact kalau close contact. So maknanya kalau jadi kes macam tu, kemungkinan besar kami punya premis tu kena quarantine, ditutup untuk tempoh tertentu. Itu antara big issue lah yang berlaku. And then lagi sekarang ni bila yang kedua, mungkin isu yang kedua, dulu sebelum COVID kami benarkan customer masuk untuk bergerak dalam kedai secara bebas. Oh, okey. Tapi bila COVID datang, so sebagai langkah pencegahan, kami terpaksa hadkan penjualan di depan pintu kedai saja. So bila jadi macam tu, kami punya method untuk jualan tu terganggu lah. Kalau dulu customer boleh walk in, kita boleh consult buat macam hemat nasihat lebih panjang, tapi sekarang kita terpaksa hadkan. Dan bila customer terpaksa beratur di luar, dia jadi macam tak selesa lah untuk customer. Itu antara benda lain. Dan yang ketiga, isu lebih kepada supplier. Bila COVID ni, banyak isu supplier lambat hantar barang atas berbagai isu lah. Mungkin diorang pun terlibat dengan PKPD, masalah logistik, masalah staff. Dan juga ada supplier yang dia lebih suka untuk supply barang dengan kaedah CBD. Maknanya bayar dulu baru barang sampai. Cash before delivery. Cash before delivery. So isu kepada customer satu dan juga isu kepada logistik supplier antara isu yang banyak berlaku lah masa COVID ni. Okay, so saya rasa tiga ni lah antara yang penting dulu. Baik. So terima kasih Cik Zul untuk respon tadi. Baik, mungkin saya nak minta juga Cik Aziz sebagai mewakili satu persatuan Cik Aziz, kalau seperti yang tuan maklumkan dekat Pahang tu dah mewakili hampir 500 farmasi, betul? 500 farmasi di Pahang sahaja. So dah cukup kita kata dah cukup satu pool of information kalau di-compile untuk buat satu statistik untuk dilihat situasi dalam industri tu. So mungkin Cik Aziz boleh add on apa yang Cik Zul maklumkan tadi. Silakan Tan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera lah kepada semua rakan-rakan usahawan yang berturut sama pada sesi kita pada malam ini. Terima kasih kepada Cik Syam dan juga Cik Asri daripada ABA Malaysia yang memberi peluang kepada industri kami lah. Macam hari ini mungkin saya dengan Cik Zul ni mewakili industri. Mewakili industri untuk kita sama-sama cuba membincangkan ataupun mengupas berkenaan dengan industri farmasi. Sedikit pembetulan Cik Syam yang untuk di Pahang tadi 500 yang sebenarnya yang saya masukkan 500 ialah semua anggota ataupun ahli MPS Pahang yang termasuk dengan ahli farmasi yang bertugas di sektor government sector. Dia sebenarnya kalau total lebih kurang dalam 800, 500 di government sector dan di community sector lebih kurang dalam 100, tak sampai 100 lah sekarang, dalam 80 lebih di Pahang lah. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan dalam seluruh negara, kita sekarang ni dah menghampiri 4,000 buah kedai farmasi lah, ataupun kita panggil farmasi community sekarang ni. Kita dah tak gunakan perkataan kedai farmasi, kita highlightkan bahawa perkhidmatan farmasi community kepada masyarakat. Jadi saya bersetuju juga dengan apa yang dimaklumkan oleh Cik Zul berkenaan terdapat usahawan-usahawan farmasi walaupun dalam keadaan boleh beroperasi
semasa lockdown dalam MCO, tetapi terdapat juga yang mengalami masalah-masalah terutamanya daripada segi penurunan jualan. Sebagaimana yang Encik Syam beritahu juga tadi, Presiden MPS Encik Amrahi menyatakan hampir 200 buah community pharmacy yang terjejas. Jadi salah satu perkara ataupun faktor utama yang menyebabkan community pharmacy ini terjejas ialah location, di mana semasa MCO ataupun lockdown ataupun PKPD terdapat location-location tertentu yang tak boleh nak menjalankan perniagaan. Contohnya yang ada di mall. Mall-mall walaupun outlet community pharmacy boleh beroperasi, tetapi bila kawasan situ perniagaan lain tak dibuka dan pelanggan-pelanggan, customer, potential customer, regular customer kita pun tak dapat datang ke tempat-tempat tersebut. Jadi itu salah satu faktor utama yang mana outlet community pharmacy yang tak boleh nak survive. Dan kalau misalnya di mall tu biasanya sewa agak mahal. Kemudiannya overhead, monthly overhead dengan staffing dan sebagainya agak tinggi. Jadi bila tak ada customer yang boleh pergi disebabkan oleh faktor itu tadi, menyebabkan sale akan terus merudumlah. Dan yang keduanya berkenaan dengan tempoh waktu beroperasi. Sebelum ni kebanyakan community pharmacy kami boleh beroperasi daripada pukul 8 pagi ataupun 9 pagi hingga 10 malam. 9 malam, 10 malam. Tapi sekarang ni kebanyakannya paling lama pun hingga 8 malam. 8 malam pun kita dah dengan MCO, dengan lockdown dan sebagainya, mungkin biasanya sampai 6 ataupun 7 malam kita dah menamatkan operasi. Di mana kita juga memberi penekanan kepada keselamatan, faktor keselamatan staff-staff dan sebagainya. Bila lepas je pukul 7 tu orang biasanya dah tak berapa ada. Jadi tambahan kepada apa yang Cik Zul beritahu tadi lah, maknanya dua lagi faktor yang menyumbang kepada penurunan jualan. Jadi selain daripada faktor staff-staff yang tak boleh nak keluar pun ada juga, yang tak boleh nak datang ke tempat kerja bila berlakunya PKPD terutamanya. PKPD ada staff-staff yang tak dapat nak keluar untuk bertugas. Jadi antara faktor-faktor yang menyebabkan walaupun dalam keadaan kami boleh beroperasi, tetapi ada juga rakan-rakan yang tak boleh survive lah kata orang tu. Susah, cukup terkesan dengan keadaan COVID-19 sekarang ni. Okey, saya rasa itu dulu. Baik. Satu respon. I think apa yang kedua-dua panel maklumkan tadi tu memang disebabkan COVID. So disebabkan COVID, adanya SOP tadi dah. Tapi suka juga saya nak dapatkan input daripada kedua-dua panel dalam keadaan selain daripada faktor lokasi, selain pada faktor tempoh operasi tadi dan juga supplier, adakah dalam keadaan faktor-faktor yang bukan disebabkan COVID ni, bukan disebabkan lockdown tu, meaning that kalau kita letakkan situasi COVID ataupun the krisis semasa ni, sebenarnya dia magnify, dia membesarkan lagi apa yang sebelum ni terlindung. So terlindung sebelum ni atas dasar company itu farmasi itu survive selama ni atas dasar dia boleh hidup dalam keadaan mungkin kita cakap kata dari segi luck mungkin juga, mungkin bila sebut luck ni dia termasuklah pasal kat situ dah tak ada orang lain dah. Nak tak nak community kena pergi juga kat situ. So orang tak ada pilihan yang lebih baik. And then dalam keadaan apa yang saya pick up apa yang dimaklumkan oleh Cik Zul kepada saya sebelum ni, ada farmasi community yang macam apa Cik Aziz cakap tadi, yang duduk dekat mall dia tak boleh hidup pasal limitation, mall pun orang tak visit, orang tak datang kan. Even kalau dekat ABA sendiri, office kita dekat Empire, dekat Suruhanjaya pun memang kosong je. So
Tapi berbanding dengan ada setengah farmasi komuniti yang semakin naik atas dasar orang tak boleh keluar daripada kawasan situ within radius yang ada saja 10 km. That's why orang tak ada pilihan, orang datang juga atas dasar ini saja pilihan. So kita dari apa yang Cik Zul maklumkan, peningkatan sales sampai 10%. So satu yang dalam keadaan mungkin kalau sebelum ni dia tak dapat that kind of sales. So bila dah lockdown ni satu rahmat untuk dia lah. Cuma how best perkara ni sustain, itu antara perkara juga. So mungkin panel yang kita kedua-dua panel nak add on daripada apa yang saya maklumkan tadi. Kita nak tengok juga adakah memang sebenar-benarnya faktor tu atas dasar COVID saja ataupun atas dasar SOP yang dikenakan itu yang dia tak boleh survive, ataupun sebenarnya dah banyak dah ada juga bisnes yang kita kira sebagai sebelum ni pun dia pakai hidung je. So bila dah kena COVID langsung tenggelam. So saya minta Cik Zul dululah ulaskan. Okey, antara kes yang saya jumpa, isu yang pertama sebenarnya dia memang macam Cik Syam katalah, sebelum COVID tu sebenarnya ada usahawan farmasi yang dah bermasalah. Okey, antara isunya lebih kepada cash flow management. So kebanyakan usahawan farmasi yang saya jumpa tu yang bermasalah, isu pertama dia orang mengharapkan lebih kepada kelebihan credit term supplier. Contohnya kalau supplier dah bagi 90 hari, so dia menggunakan kelebihan tu untuk rolling dia punya duit, cash flow dan semualah. Masih dapat that credit term lagi? Masih dapat? Credit term. Okay. Maknanya dia cuma menggunakan tu sebagai satu kelebihan. And then bila jadi COVID, dia menyebabkan kebanyakan item, contoh dulu macam face mask, hand sanitizer, glove, kebanyakan supplier nak dalam bentuk cash. Macam saya cakap tadi lah. So bila bermula keadaan tu pada Mac 2020, orang usahawan yang bergantung kepada credit term untuk survive akan mula mengalami masalah cash flow. Itu satu. Lepas tu yang kedua, selepas COVID, kita mula COVID lebih kurang bulan 3 2020, and then kita masuk beberapa fasa lah, PKP, PKPB semua tu kan. And then berlaku penurunan permintaan untuk barang-barang untuk hand sanitizer dengan face mask. So ada usahawan yang saya jumpa, dia punya stok tu barang-barang ni terlampau banyak. Sampai satu tahap ada sampai nilai 50,000 dalam satu masa. So ini adalah duit yang tersangkut dalam stok lah. So benda ni akan berlarat sampai sekarang lah. Ada yang saya jumpa sampai tahap tu stok tak boleh nak clear out. Sebab masalah persaingan, harga makin turun, ada orang jual di Shopee macam-macam lah. Okay. So lepas tu isu yang kedua lebih kepada stock management. So ada juga usahawan yang saya jumpa, diorang daripada awal sebelum COVID pun ada masalah overstock. Maknanya kebanyakan stok diorang tu adalah stok-stok yang medium moving dan juga slow moving. So bila masalah ni berlaku, so diorang punya stok sama juga masalah dia, stok akan slow moving and then cash akan tersangkut dalam mood diorang punya stok. So itu antara saya nampak lebih kepada isu macam ni lah yang menyebabkan isu COVID tu lagi teruk kepada setengah usahawan farmasi. Satu yang kita throughout kita punya experience bersama dengan farmasi ini, memang bahawa ABA pun ada beberapa farmasi yang kita pernah advise. So memang kita tengok antara advantage-nya adalah adanya credit term sampai 90 hari ni. Kalau saya kira tak semua industri yang dapat benefit macam ni. So adakah masih dapat lagi enjoy lagi that benefit daripada supplier sekarang ni? Secara purata dia daripada 90 hari kebanyakan dah turun kepada 60 hari. Okey, Cik Aziz mungkin nak tambah dari sudut satu tuan sendiri sebagai pemilik rangkaian farmasi, dan juga kita nak tengok juga
daripada sudut Persatuan Farmasi Malaysia dalam isu yang kita mention tadi lah. Okey, maknanya sebagai tambahan daripada apa yang Cik Zul dah jelaskan berkenaan dengan pengurusan cash, dia ada dua yang untuk saya mungkin saya tambah sikit berkenaan dengan pengurusan cash tadi, bukan kerana mungkin pada peringkat permulaan dulu bukan masalah dia tidak menguruskan dengan keadaan yang betul, tetapi pada ketika mulanya MCO kita punya isu COVID ni dulu, isu untuk mendapatkan bekalan yang tiba-tiba meningkat. Contoh dia macam face mask yang Cik Zul beritahu, daripada kita boleh dapat RM7-8 sekotak sampai satu ketika dia bernilai sehingga RM90. Daripada RM7 sehingga RM90 harga jualan. Dan pada ketika itu juga isu kedua yang itu ialah stok tu sendiri tak ada, sebab bila China dah block dia punya market dan kebanyakan bekalan tu daripada China pada ketika itu, semua orang berebut untuk mendapatkan bekalan-bekalan yang menjadi permintaan. Dan ada isu timbul pada ketika itu, ramai customer kita yang mengatakan farmasi yang sekarang ni yang memainkan peranan untuk mainkan harga. Sedangkan pada ketika itu sendiri kita memang tak dapat, kita pun bergantung kepada orang tengah untuk dapatkan bekalan. Dan ramai yang terkena oleh kerana nak mendapatkan juga stok pada ketika itu, yang terpaksa membuat bayaran awal CBD. Tetapi rupa-rupanya ada juga yang terkena dengan scammer. Kita dah RM50,000, RM100,000, saya dengar pun ada yang sampai RM200,000 kawan-kawan di dalam industri yang oleh kerana nak dapatkan bekalan tu, kita berkongsi buat macam konsortium. Bundle lah, pokal. Kita beritahu untuk dapatkan tu, tunggu 2 bulan, 3 bulan tak sampai-sampai, dan ada di kalangan kami yang sebenarnya terpaksa menanggung kerugian tersebut sehingga hari ni. Tak dapat balik pun, tak jumpa pun dah orang-orang tu yang kira kita menganggap dia sama ada orang tu dia scammer ataupun pembekal utama dia yang jadi scammer. Ada. So dengan dia pun kena tempias sekali. Ya, kena tempias sekali. Pada ketika itu memang kita jaga kita punya cash tadi, tetapi oleh kerana nak mendapatkan bekalan, kita ambil risiko macam tu. Dan itu juga salah satulah yang menyebabkan berlakunya lah kalau ada yang tak boleh survive dalam tempoh COVID ni. Sebab dalam masa sebelum COVID tu kita jaga duit tu lah yang kita dah itu tiba-tiba ditipu macam tu, memang sedih. Memang ada laporan-laporan yang kita terima dan sehingga ini pun kes tu belum selesai. Ada yang kes-kes yang belum selesai. Dan yang kedua dia, saya melihat daripada segi Boleh. Boleh? Teruskan. Okay, so satu lagi ialah daripada segi persaingan yang sedia ada. Kebanyakan yang mengalami masalah untuk terus bersaing ataupun terus sustain di dalam market pada hari ini ialah farmasi-farmasi yang mempunyai rangkaian, yang mempunyai gabungan yang besar, yang memonopoli perniagaan. Jadi kepada farmasi-farmasi yang bergerak sendirian, yang kita panggil independent, yang tu menjadi satu struggle kepada dia orang untuk terus bersaing. Disebabkan oleh kemampuan untuk individu dengan penurunan kredit macam yang Cik Zul beritahu daripada 90 hari kepada 60 hari, dengan peningkatan harga yang agak getara. Jadi di peringkat persatuan yang sebenarnya kami melihat satu alternatif ataupun satu perubahan daripada segi paradigm shift lah kepada pemikiran ahli farmasi yang bergerak secara sendiri ni, supaya kita yang sebenarnya di peringkat persatuan cuba mengusahakan supaya mewujudkan satu gabungan di kalangan ahli farmasi komuniti ni. Jadi macam di Pahang sendiri, saya mengambil inisiatif kita mengadakan satu platform untuk setiap individu, komuniti farmasi individu ni tadi dapat bergerak dalam kumpulan. Jadi kita mewujudkan koperasi. Begitu juga koperasi ni telah berjalan di Kelantan.
Jadi di Pahang baru kita dah buat dalam 2 tahun, 3 tahun dah yang sebenarnya. Tetapi bila koperasi ni pula adalah dia punya birokrasi yang perlu kita ikut. Jadi alhamdulillah kita sekarang ni akan dah menubuhkan dan mewujudkan satu platform secara bentuk JV ni tadilah, secara usaha-sama dengan independen supaya kita dapat terus bersaing di dalam pasaran. Bersaing dalam keadaan industri yang makin berkembang dan juga di dalam keadaan industri yang dikongkongi oleh keadaan COVID pada hari ini. Dia ada 2 situasi tadi lah. Satu situasi tekanan COVID, satu lagi situasi industri yang sedang bergerak begitu kalau ikutkan agak agresif yang sebenarnya industri farmasi ni, tetapi dimonopoli oleh giant ataupun big group lah. Jadi kita untuk independen ataupun yang bergerak seorang-seorang ni perlu mencari satu alternatif untuk kita bergerak bersama, berjemaah lah maksudnya. Okey, Cik Sam. Baik, alhamdulillah satu input yang satu inisiatif yang kita tengok apa yang Cik Aziz maklumkan tadi ada ditubuhkan koperasi. So untuk kita tengok membina kekuatan di kalangan independen. So satu saya ada terbaca baru ni dalam satu research yang di-sharekan dekat ada satu website ni pada 7 Jun yang mana dimaklumkan dekat Farmasi kat Malaysia satu perkara yang tengah berlaku sekarang ni adalah dipanggil consolidation of pharmacies, yang mana farmasi-farmasi besar yang apa yang Cik Aziz maklumkan tadi lah, all the big consortium yang dah ada rangkaian. Kalau saya petik kat sini, Healthlane Family Pharmacy Sdn Bhd membeli kumpulan farmasi Vitacare. Itu satu. Kedua adalah 7E Group acquire Caring Pharmacy. So satu impact yang saya kira bukan sedikit lah, especially dengan di backup oleh fund yang besar, oleh kumpulan sama ada 7E ke ataupun family pharmacy tadi, memberi satu pada saya meningkatkan lagi competition di kalangan farmasi yang ada. Of course inisiatif yang yang Cik Aziz maklumkan tadi tu satu inisiatif yang saya kira baik untuk industri untuk tingkatkan kekuatan. So saya nak minta Cik Azri untuk mungkin mengulas sedikit ataupun ada nak mengutarakan soalan kepada kedua-dua panel yang kita ada sekarang. Silakan Cik Azri. Ya, memang dah tunggu pun. Thank you Sam. Thank you. Okay, kita bersikap santai je. Tak ada soalan yang bersikap heavy duty dan sebagainya. Okay, Cik Zul dan Cik Aziz. Okay, farmasi adalah satu sektor seperti juga dengan sektor medical yang lain lah. Mana dia beruntung pasal bukan saja dalam keadaan COVID macam ni, dalam keadaan biasa pun dia diberi perhatian pasal dia ada satu keperluan. Berbanding dengan fitness, gym, berbanding dengan pakaian, kan, berbanding dengan training, advisory dan sebagainya lah. Consider very lucky because dia adalah sebahagian daripada keperluan utama, keperluan asas. Sam banyak menanya dari segi penjualan tadi, the sales dan sebagainya lah. So saya lebih suka bercerita tentang sikap kepimpinan, sikap leadership dan juga kepandaian literacy, especially financial literacy yang pada setiap usahawan farmasi. Kalau dalam keadaan normal, keadaan yang tidak ada pandemik ni, kan, yang tak diuji sangat sikap kepimpinan tu, yang tak diuji sangat
how to think better on the financial management, how to design a financial product, financial strategy, semua sekali tu. Kalau lah Cik Zul nampak kawan-kawan Cik Zul sendiri, okay, or even Cik Zul sendiri pun boleh cakap, okay, ataupun Cik Aziz mungkin boleh cakap bagi pihak sendiri ataupun bagi pihak persatuan, dengan adanya pandemik ni, sikap ada perubahan tak nampak di kalangan pengusaha-pengusaha, okay, usahawan farmasi ni, ada sikap kelainan dari segi sikap kepimpinan dia, ya, business leadership tu. Ada masih dia tahap engkau ni aku nampak sama je daripada dulu pun, contoh kan, okay, ada sikit ciri-ciri business leadership tu hasil daripada tekanan, okay, dalam keadaan pandemik yang dipaksa memikir. Okay, kita dah bulan ke-16 17 kan, I'm very sure a normal person tak duduk diam, okay, dia cuba membaca, dia cuba buat research dan sebagainya, because diuji. Okay, kalau dulu I've been 10 years as a pharmacy, tak pernah ada keadaan macam ni, okay. Paling tidak pun just sale turun, kan, kaki tangan cakap bos sale turun, okey, turun pun masih pakai kereta Mercedes lagi, okey, contoh. Tapi this time turun memang turun flat je, kan, turun flat. Kalau kat universiti kalau 4 flat tu bagus, tapi dalam bisnes kalau 4 flat memang tak bagus. Okey, jadi Cik Aziz mungkin dia tengok persatuan, tengok member of persatuan tu macam mana, kan. Cik Zul mungkin boleh tengok kawan-kawan di sekitar dekat Kedah sana, adakah dia bertukar dengan sendiri, or they are forced to change, kan, forced to change lah kadang. Mungkin the first 6 months or the first 3 months memang tak tahu nak buat apa, tak tahu nak tengok apa dalam syarikat ni, kan. Kalau staff bagi meeting pun, meeting yang patut-patut je lah, kan, and try to shorten the meeting pasal tak tahu nak meeting apa tak. Tapi over the month, dah masuk setahun ni, ada sikap literacy, okay, dah nak tengok tu, nak tengok ni, ada buat aktiviti kewangan, macam tadi macam Cik Zul kata dan juga Cik Aziz kata, ada yang terbeli stok yang tinggi. Yang tu ada 2 jenis lah, mungkin yang tak tahu, dan juga mungkin terpaksa beli because of forecasted shortage of ubat-ubat ni, supply daripada pembekal dan sebagainya, kan. So mana dia beli dalam keadaan sedar, dia beli dalam keadaan calculated, betul tak? Tapi ada ke yang terbeli dalam keadaan dalam keadaan tak tahu sangat, okey, dalam keadaan cash yang banyak sebelum pandemik tu, okey. Of course nobody knows lah pandemik ni, saya sendiri pun tak tahu sebenarnya, okey. And I think almost everyone tak tahu yang ada pandemik ni, okey. So ada nampak changes tak sampai sekarang ni? Because apa yang saya interested to know adalah seorang tu berubah tak hasil daripada berlakunya benda-benda besar macam ni, kan. Because lepas ni akan adanya, it could be recession the next 2 years, or mungkin awal sikit tak, mungkin nak lalu proses-proses lain lepas ni yang tak sulit sangat, tapi boleh memberikan satu impact kepada bisnes, kita tak tahu, kan. But I think those who survive, I always believe, saya selalu cakap dengan Sam, I always believe that bisnes yang hidup di macam pandemik COVID-19 ni, I think very likely, besar kemungkinan dia akan hidup depan. It's not because of pandai berniaga tak, pandai menguruskan diri, pandai pertingkatkan leadership, okay. Dia ada literacy keuangan, okay, walaupun dia bukan seorang accountant, seorang farmasis, okay, tapi dah start menengok all the duty di belakang tu sebagai seorang usahawan farmasi, bukan seorang farmasi, saya tak, bukan seorang farmasi, tapi seorang usahawan farmasi. Okey, maka Cik Zul boleh ulaskan sikit. Okey, soalan payah nak jawab ni.
Soalan tu kalau kat universiti 4 flat lah. Profesor lalu bagi 4.0 lah. Okey, dari segi perubahan, saya mungkin boleh contoh bagi pihak saya lah, apa yang kami praktis lah. Okey, so apa yang kami praktis dalam isu COVID ni, so kami kena check balik dari segi inventory management. So dalam erti kata lain, kami kena tumpukan semula stok-stok yang ada dalam kedai tu supaya dia betul-betul ideal dari segi jumlah dan juga nilai RM dia, supaya tidak terlampau rendah dan juga tidak terlampau tinggi. So antara yang kami buat, kami set up balik kami punya sistem buffer stock dengan reorder point lah, supaya dia betul-betul untuk mengelakkan isu keputusan stok ataupun terlebih stok. Itu satu. Yang kedua, kami ubah balik sistem supaya stok kami hanya kami pecahkan kepada 3 pilihan. Kategori lah maknanya. Ada stok yang fast moving, ada stok yang medium moving dan ada stok yang slow moving. So 3 pecahan ni kami pecahkan pula kepada 80% adalah stok fast moving, 15% adalah stok medium moving dan 5% baki lagi adalah stok slow moving. So dengan cara ni insya-Allah stok akan stabil dan tak ada isu stok expired dan juga stok yang mati lah di dalam kita punya inventory. Okay. And then yang lain yang saya dah buat sebelum ni, memang saya adalah buat syarikat yang berhad. So saya akan pastikan report daripada audit firm tu, saya akan faham daripada apa balance sheet akan tunjukkan, profit and loss punya statement apa dia punya impact kepada margin perniagaan, dan juga cash flow statement tu apa dia punya impact kepada kami punya cash flow punya management. Itu kami punya yang kami buat lah. And then yang lain dalam sebelum COVID pun kami dah mula supaya walaupun dapat credit term supplier 90 hari, tapi kami punya polisi kami akan bayar supplier dalam tempoh 45 hari. Paling tinggi pun 60 hari. So maknanya kita akan bayar supplier sebelum payment tu diminta oleh supplier. So saya rasa 3 ni antara kata orang perubahan yang perlu dibuat oleh semua usahawan farmasi lah. Ini pengalaman saya. Thank you Cik Zul. I think terjawab lah apa yang saya tanya tu. Jadi saya nak tambah that the good practice-nya always jangan tunggu respon daripada Euro Audit. Pasal Euro Audit buat account setahun sekali kan. Always menengok daripada bukan Euro Audit lah, mungkin dalaman kita ke, mungkin kita ada outsource accounting, because menengok margin tu bukan setahun sekali. Pasal Cik Zul refer pada auditor kan, auditor dia cuma bagi once a year lah, and then benda tu dah jadi history lah. So I always suggest that kita menengok every month every month closing lah. Okay, jadi di dalam keadaan yang dah tahu dah patut buat macam ni, ada juga yang kata kenapa bisnes kita tak maju, kita tak ada duit dan sebagainya. Always complain because tak semua orang tak macam Cik Zul. Mungkin Cik Zul pengalaman, mungkin orang farmasi yang baru nak buka, dia tak faham. Dia ingat bisnes farmasi sebabkan duduk di carta nombor 1, tak perlu buat marketing, tak perlu ada kepandaian tu, kepandaian ni kan. Orang datang, customer datang kat dia. Ya. Sebenarnya bila the moment dia berhijrah daripada makan gaji as a pharmacist, of course qualification dia mesti seorang pharmacist lah. Bila masuk berhijrah jadi business owner, dia dah kurang sangat bercakap tentang aku ni seorang terputus. Lain terputus tu. Saya rasa saya boleh sambung soalan Cik Asri tadi. Macam mana bila seorang tu dah dalam bidang, bila dia dah buka set up syarikat farmasi, perniagaan farmasi ni, mengubah dia punya perspektif daripada aku ni farmasis kepada aku adalah business owner. So dia punya mindset tu, macam mana dia bertindak, ada perubahan sebagai business owner ke, atau masih kuat sangat dia punya
being farmasi tu, being pharmacist tu. So itu yang saya rasa itu soalan yang saya nak tanya lah. Nak minta itu ke saya tolong jawab apa tu? Boleh. Cik Aziz boleh jawab kan? Alright, okay. Mungkin saya nak tambah dulu sebelum saya jawab yang berkenaan dengan perkara entrepreneurship kepada pharmacist lah selepas dengan keadaan yang macam ni ataupun dalam apa tu, dalam industri ya. Apa yang saya nampak COVID ni yang sebenarnya ada memberi kesan yang luar biasa lah kan juga, luar biasa kepada industri kami, terutamanya macam saya di Pahang ni. Untuk Cik Asri, saya salah seorang yang terlibat dengan beli barang sampai sekarang tak habis-habis. Saya pada ketika itu contohnya hand sanitizer lah hand sanitizer memang susah masa tu nak dapatkan stok, dan bila kita nak order dia kena beli dengan kuantiti yang besar, tertentu beli banyak. Jadi nak tak nak kita order, tapi bila sampai dia order barang dia tu sampai, market dah mula dipenuhi dengan apa tu, produk balik semula lah sebelum habis lagi barang kan. Jadi masa tu harga dah stable balik, dah turun balik. Jadi apa harga yang saya dapat sebelum tu lebih tinggi daripada harga jualan sekarang. Harga jualan sekarang. Jadi benda tu terpaksa kita jadikan sebagai apa tu free gift dan sebagainya lah untuk mengurangkan kerugian. Masih ada. Okey. Tapi daripada segi perubahan kepada keusahawanan ahli farmasi ni, saya nampak dengan adanya COVID ini, kebanyakan ahli farmasi dah mula mewujudkan satu networking di antara ahli farmasi itu sendiri. Yang sebelum ni dia orang lebih selesa bergerak secara sendiri, tetapi bila dengan keadaan COVID macam ni, nak tak nak dia kena mencari rakan-rakan. Jadi kita senang untuk mewujudkan satu networking dan respon daripada rakan-rakan tu lebih mudah berbanding dengan sebelum COVID. Yang keduanya kita tengok kreativiti kepada ahli farmasi, terutamanya yang dah mengusahakan perniagaan dalam tempoh yang lama. Dia dah mula mengikut trend. Jadi sekarang ni katanya ada buat online. So berlumba-lumba lah sekarang ni nak mencari ilmu macam mana nak buat online marketing, macam mana nak buat digital marketing, macam mana nak buat apa tu sales, nak buat TikTok, nak buat FB ad. So itu termasuk saya jugalah tu yang sebenarnya. sebelum ada COVID dulu kita tak tengok sangat benda tu. Tapi dengan adanya COVID maknanya kita dah mula dia memaksa kena ikut dah. Ya, memaksa. Jadi itu antara kebaikan-kebaikan yang kita nampak. Dan yang kedua dia, saya nampak daripada segi penerimaan masyarakat juga kepada profesionalism ahli farmasi itu sendiri. Disebabkan oleh susah dia orang nak pergi ke klinik. Kalau nak pergi ke klinik ataupun nak pergi situ risau, takut di klinik tu ramai yang pesakit-pesakit COVID. Jadi dia sekarang ni oleh kerana farmasi boleh buka sepanjang masa dan sebagainya, dia dapat mencari maklumat, dan kami pun yang sebenarnya ahli farmasi di komuniti farmasi dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kita, sebab dia orang datang cari dan nak dengar apa yang kita nak beritahu. Sebelum ni kadang-kadang tu dia orang lebih datang nak beli ubat je. Jadi nak beli dan sebagainya. Tapi sekarang ni oleh kerana dia orang tak pergi ke tempat lain tadi tu, ada ruang kepada ahli farmasi untuk memberi penerangan, beri perkhidmatan yang lebih bagus lah. Daripada segi profession, kita nampak penghargaan daripada pelanggan, daripada pesakit, daripada customer kepada ahli farmasi sendiri. Jadi secara tak langsungnya juga ahli farmasi ni sentiasa nak update knowledge orang dengan dengan maklumat dengan pengetahuan yang barulah. Dan yang satu lagi yang saya rasa cukup seronok kalau bila bercerita tentang entrepreneurship di kalangan ahli farmasi itu sendiri, satunya macam kreativiti dan keberanian. Ramai juga dalam keadaan sekarang ni, ramai yang dah terlibat dengan import export yang sebelum ni kita tak beri perhatian.
Contohnya disebabkan oleh dulu tak cukup face mask, tak cukup hand sanitizer, tak cukup termometer dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita sendiri nak tak nak, selain daripada menggunakan Shopee, menggunakan Lazada, ada kita kontak terus dengan pembekal-pembekal daripada luar. Daripada kalau misalnya contoh dia glove dan sebagainya, kita kontak direct kepada kilang-kilang yang ada dekat dalam Malaysia. Jadi daripada satu segi lah, maknanya dari untuk owner-owner pada farmasis ni ada yang dah ke arah yang tersebut. Jadi contoh dia macam rakan kita sekarang ni di Selangor dah developkan satu platform e-commerce. Dia platform e-commerce untuk community pharmacy untuk seluruh Malaysia. Jadi semua community pharmacy seluruh Malaysia tu boleh mendaftar di dalam platform tersebut yang kita panggil sekarang ni My Pharmacy, yang mana customer boleh dia nak beli ubat, dia boleh buka dari dalam handphone dia, apps dia, dia boleh tulis dia nak beli ubat apa, kemudian akan keluar senarai kedai pharmacy community yang akan keluar senarai pharmacy community yang terdekat dengan dia, dan dia boleh tengok terus harga. Dan sama ada dia nak pergi beli itu di outlet ataupun boleh buat minta buat penghantaran. Jadi kreativiti itu keluar, dipaksa keluar disebabkan oleh tekanan pandemik. Jadi di situ saya rasa benda yang seronoknya, kita boleh mengubah risiko tadi kepada peluang. Daripada tu kita ubah dia kepada peluang. Jadi sekarang ni peluang untuk ahli farmasi komuniti memberi ataupun menggunakan apa yang ada pada hari ini tu untuk sustain dalam perniagaan. Okey, mungkin yang tu boleh menjawab persoalan tadi Cik Syam, Cik Asri. Jawapan yang sangat cantik pada saya. Saya sangat teruja bahawa kita sebagai satu firma khidmat nasihat dalam perniagaan ni, bila dengar satu langkah berani yang macam apa Cik Aziz cakap tadi, sebelum ni dia orang tak berani nak explore, takut ataupun mungkin bukan takut, mungkin atas dasar selesa. Pasal buat apalah nak buat social media ni apa semua kan, nak sibuk kepada e-commerce. Orang datang kat tempat kita tak payah nak kecoh. Kita ada, contohlah, kita ada 5-6 outlet. So sales yang ada dekat 5-6 outlet ni dah cukup dah untuk ni company terus sustain, generate profit dan moving forward. Tapi bila dah kena pukul dengan ini, bukan tsunami lagi dah. Ni dah kita bapak tsunami kot. Dah habis semua, dah terduduk. Nak tak nak dia dah kena start kalau mungkin dulu dalam perancangan dia kata one day we are going to digital platform one day. Tapi sekarang ni bila dah kena, dia dah jadi this is day one. Hari ni juga betul. Kalau tidak lagi jauh tenggelam. So mungkin satu yang secure sebagai inisiatif tadi tu sangat cantik. Mungkin Cik Aziz boleh share sikit tadi yang kata My Pharmacy mobile apps Yes, sekarang ni kita ke arah mobile apps, dan kita sekarang ni dalam proses pendaftaran ahli farmasi di dalam sistem tersebut. Sekarang ni dah available ke dekat okey. Kita sekarang ni proses pendaftaran dah ada 160 farmasi yang berdaftar dalam tempoh seminggu ni. Jadi kita masih lagi buka sehingga kita jangkakan pada bulan 8 akan launch secara rasmi dia punya dengan katalog dan sebagainya lah. Boleh dapatkan dia punya macam mana ejaannya? My Pharmacy ataupun My Dash Pharmacy? Tak ada, My Pharmacy terus MYPHAR, My Pharmacy ataupun FARMASI. Sekejap saya pun tu. Pasal saya dah tengok tadi ada dua yang nama sama tu. Tapi mungkin nama lain kot. My Pharmacy Pharmacy.
Okay. So sementara Cik Aziz nak share dengan kita nanti. Right. Satu saya nak balik kepada Cik Zul. Tadi mendengar apa yang point Cik Zul mention dari segi penjagaan stok, dari segi cash flow management, stock management, and then kalau ikutkan ramai kat luar tu dia follow 90 hari credit term. Tapi di Premier Pharmacy letakkan 40 hari ke 60 hari, betul? So betul. So kalau daripada apa yang saya kira ini antara faktor yang membolehkan Premier Pharmacy continue survive sampai sekarang. Satu khidmat satu pemantauan yang dikira sebagai bagus dalam keadaan kita bercerita apa yang Cik Asri mention tadi dari segi leadershipnya, dari segi financial literacy. So mungkin Cik Zul boleh share juga selain daripada kalau kita kata cash flow dan juga stock management tadi kan, mungkin boleh juga share something yang especially dalam tempoh krisis ni. Saya rasa yang kalau stock management dengan cash flow tu dah daripada sebelum MCO lagi, daripada sebelum 18 Mac 2020 tu dah diamalkan. So apa spesifik ataupun apa yang boleh Tuan kongsikan dengan audience dan juga kita yang ada pada malam ni dari segi action yang diambil ataupun tindakan yang diambil especially dalam tempoh COVID ni, dalam tempoh kita punya krisis ni. Over to you, Cik Zul. Okay. Soalan ni payah juga ni. Okay. So dari segi yang lain yang mungkin saya boleh share, ni saya sentuh dalam bentuk HR lah. Okay, so sebelum ni memang daripada awal tahun kami dah mulakan konsep polisi menyediakan jadual gaji tahunan untuk 2021. So kebiasaannya kami akan bagi gaji tu pada setiap 25 hari bulan. So maknanya daripada bulan 1 sampai bulan 12 2021 dah ada jadual lah. And then kalau katalah bulan tu ada hari perayaan, kami akan bagi lebih awal lah. So konsep dia majikan akan jaga kebajikan staff supaya staff boleh motivate untuk bantu business owner untuk majukan perniagaan. So macam kita konsep macam di jadual gaji kaki tangan awam lah, dah siap dah setahun. So kita pun guna konsep yang sama lah. Oh, okay. So dalam bentuk HR lah. And then kalau dalam bentuk yang lain sebenarnya kami gunakan automasi sistem lah. Maksudnya dari segi dokumentasi kami banyak gunakan Google Apps untuk membantu produktiviti syarikat. So contohnya lebih banyak menggunakan Gmail, Google Keep, Google Document, Google Sheet dan juga Zoom kita punya Google Meet lah untuk meeting secara online. So maknanya kalau waktu COVID ni banyak menggunakan online platform lah untuk berkomunikasi antara staff dan juga majikan. Dan dalam bentuk HR pun sebenarnya kami gunakan kakitangan.com untuk dalam urusan payroll system. So tak ada manual dah, lebih pada cloud system lah. Okay, yang lain kami juga ada macam biasalah kami mula pecahkan di department. Ada staff yang saya in charge untuk uruskan bahagian ordering. Ada staff bahagian SOP, ada staff bahagian account dan juga ada staff untuk bahagian marketing. So ada pecahan untuk 4 department ni, ada staff yang in charge lah. Okay, so, dan dalam specifically dalam tempoh bila COVID ni lagilah ditekankan perkara ni lah, dibuat. Okay. So dan satu lagi dalam department marketing, alhamdulillah lah saya punya shareholder adalah juga farmasis yang in charge di cawangan masing-masing. So dia orang menggunakan semua skill untuk upselling, rescaling apa-apalah, upselling, cross-selling semualah untuk bantu upsell. Sebab bila customer tak boleh masuk dalam, kita kena pandai menjual di luar.
Itu antara benda yang saya boleh share lah untuk kali ni. Okey, saya ada soalan, mungkin soalan last sebelum kita pergi ke soalan-soalan audience lah, Sam Okey. Ya. Saya ada baca satu laporan daripada Small SME Association of Malaysia. Saya rasa SME Association Malaysia ni atau Samantha, dia berpusat kat Penang, okey. And dia buat kajian bahawasanya dah dekat 100 SME yang nak gulung tikar atau dah gulung tikar lah, okey. Dah tak boleh berniaga lagi, okey. Since bukannya 16 bulan tak ni, agak-agak yang kedua pertengahan lah. Lebih kurang 6 bulan daripada sekarang lah, okey. Okey. Adakah jumlah tu, pasal kita tak tahu jumlah tu mungkin kat Penang ke dekat utara lah kan. Kita katalah ambil contoh Cik Aziz punya persatuan ada lebih kurang 600 kita panggil usahawan farmasi dia ada practitioner ni, tolaknya mana ada license dan dia bekerja kat hospital lah, okey. Dia orang masih berbisnes lagi. Tak nampak akan ada drop di kalangan member-member tu. Kalau betul lah bermakna farmasi usahawan farmasi dia tak terkena sangat. Okey, ataupun mungkin syarikat SME yang gulung tikar tu adalah bukan daripada sektor farmasi. Itu je. Saya cuma nak dapatkan indikator je. Whether it mungkin true or not true lah, tapi kalau true sekalipun mungkin kena sikit saja dia punya amount tu, right, as compared to any other sector yang tak lihat sebagai orang wajib beli kan, macam tadilah sektor pakaian, sektor fitness dan sebagainya. Macam mana Cik Aziz? Okey, kalau berdasarkan kepada data yang kita ada, tak detail sebenarnya data untuk industri farmasi yang menutup perniagaan, kalaupun gulung tikar tak banyak, maknanya tak sampai pun 5% yang kalau ada, tak sampai 5%. Cumanya masih ada yang tutup tadi itulah disebabkan oleh beberapa faktor, macam contohnya yang duduk dekat mall, dan juga yang kedua ni mungkin persaingan yang tak tu. Tetapi untuk akhir-akhir ni, walaupun dalam keadaan MCO, jumlah pembukaan farmasi baru pun meningkat. Dalam tempoh 16 bulan yang pertama, walaupun dalam tempoh 16 bulan dah kita sekarang ni menghadapi situasi COVID ni, peningkatan. Macam contoh di Penang sendiri pun ada peningkatan pembukaan outlet baru dalam 3 buah outlet dalam tahun ini. Tapi tak ada yang menutup perniagaan setakat hari ini disebabkan oleh COVID setakat hari ini lah. Tetapi ada 2 ataupun 3 yang dalam keadaan yang agak kritikal yang kita sedang usahakan untuk sama-sama bantu dia lah. Contoh rakan kita di Kelantan, sebagai contoh dia di Kelantan. Ada tu dalam tempoh 2 tahun ni, tu daripada 2-3 outlet sekarang ni dah sampai 10 outlet. Dia membuka outlet baru. Jadi maknanya mungkin strategi yang betul dengan keyakinan investor yang mungkin ada yang turut serta dalam proses tersebut. Jadi kalau misalnya dalam laporan SME tadi tu yang tutup perniagaan lah di kalangan industri farmasi ni tak terlalu ketara. Tetapi yang mengalami penurunan daripada segi pendapatan tu pun itu ada. Itu ada, ya. Especially yang duduk dekat mall macam yang dimaklumkan tadi lah. Yang duduk bandar tadi lah, yang duduk kat bandar besar. Cumanya di mall tu yang satu lagi saya rasa masih lagi bertahan, kebanyakannya dimiliki oleh corporate yang besar tadi. Jadi dia masih boleh sustain. Kalau yang individu tu yang menjadi isu sikit. Jadi yang besar-besar tu pasal fund dia besar, so that's why dia ada reserve yang besar untuk continue sustain. Jadi kepada yang tu. Jadi Cik Aziz, kalau katalah untuk community farmasi community ni, farmasi community ni
dia dia lebih bersikap bukan dalam mall lah, dia duduk dekat taman, okey, dia duduk dekat bukan dalam mall lah basically lah, okey. Ya, betul. Adakah satu model bisnes yang baik yang boleh orang kata Duplicate. boleh ditengok sebagai model yang baik untuk the next 10 years, okey? Okey. Ini yang sebenarnya dia bergantung juga kepada capability syarikat tu sendirilah. Tapi kalau saya nak berkongsi dengan audien pada hari ini dengan ABA, saya mengambil strategi keluar bandar dan juga kepada suburban yang mana kita satu persaingan tu kita dapat minimizekan sikit dan kemudian kita dapat memberi perkhidmatan tu kepada pelanggan terus. Kita mencari pelanggan, bukan kita menunggu pelanggan. Kalau misalnya di bandar-bandar biasanya kita menunggu pelanggan. Maknanya orang yang daripada luar datang ke bandar untuk shopping dan akan pergi cari farmasi. Tetapi kalau strategi yang saya gunakan ialah kita pergi cari pelanggan di mana kita mengenal pasti kawasan tersebut ada permintaan untuk perkhidmatan farmasi komuniti. Jadi kita pergi. Kalau tanya saya lebih selesa ke arah strategi yang macam tu. Okay. Adakah Cik Aziz masukkan that take into account behavior pembeli-pembeli baru yang kalau sakit sikit dia tak pergi doktor. Ya. Yeah. Dia pergi terus ke farmasi jumpa prescription tu. Kalau masa kita kecil-kecil dulu, kalau kat kampus sakit je, tempat utama bagi doktor lah. Okay. Tapi ramai dah golongan baru sekarang, dia kalau setakat demam semua gitu, dia pergi ke farmasi dulu. Kalau kalau kat luar negeri pun memang amalan macam tu. Amalan dia. So adakah Cik Aziz dan juga persatuan menengok tu sebagai satu orang kata satu faktor yang boleh mengatakan bahawasanya model community ni adalah satu model yang baik yang boleh teruskan, boleh duplicate for the next 10 years. Katalah kalaulah ada pandemik lagi sekali ke ada super macam ni kan yang hit the mall dia tak bergegar sangat, ya. Betul. Kalau tanya saya, itu kira ini kongsi rahsia lah juga ni. Strategi dia memang kalau saya lebih suka kepada rural area macam tu. Sebab yang kedua dia lah faktor kenapa kita memilih kawasan luar bandar dan sebagainya, kos untuk memulakan perniagaan tersebut agak kecil, agak rendah sikit. Kecuali kalau kita memang ada modal yang besar, kita boleh berani nak pergi ke mall, cantik. Sebab mall dia punya purchasing power ataupun itu lebih tinggi. Tetapi setup capital tu agak tinggi juga, agak besar. So kalau kita nak pergi kepada suburban, taman-taman perumahan yang baru ataupun ke kawasan bandar-bandar kecil yang luar bandar sikit, jadi kos dia tu agak boleh kita manage, tak terlalu besar. Maknanya semuanya ada risiko juga, ada disadvantage terutamanya kepada ahli farmasi lah. Kepada ahli farmasi ni bila pergi ke keluar bandar tu mungkin kemudahan yang ada tu tidak memenuhi, betul, tak motivate dia untuk duduk di situ lama. Betul. Tetapi sekarang ni dengan keadaan COVID yang sebenarnya salah satu juga membuktikan bahawa duduk di luar bandar ni lebih survive berbanding duduk di bandar. Itu jadi salah satu jugalah mungkin boleh kita gunakan keadaan hari ni itu sebagai motivation kepada ahli-ahli farmasi yang boleh nak duduk ke luar bandar sikit. Macam contoh saya ni di Rompin ni, kalau ikutkan memang dah luar bandar lah. Dan tapi alhamdulillah saya boleh bertahan dah hampir 20 tahun saya ada di Rompin ni. Memang asal orang sana ke? Saya orang Temelloh. Temelloh Rompin, jauh juga 3 jam. 3 jam jauh. Ada 200 km lebih juga, 220 km. Tetapi itu tadi sama bergantung kepada individu tu sendiri, dia punya lifestyle dia nak macam mana.
Tapi cantik kalau misalnya memang luar bandar lebih selesa lah, lebih pada pendapat saya. Dia punya lifestyle tu lah kan. Satu lifestyle lah memang. Lifestyle. Kalau yang suka just relax, tak perlukan entertainment yang berlebihan tu, luar bandar just nice. Yeah. Okay, Sam, maybe kita boleh pilih 1 or 2 questions sebelum kita sign off malam ni, ya. So kita ada soalan daripada kita punya audience. Ni Cik Ridwan Osman. Cik Zul kenal ni kan. Ni Ridwan Osman. Alright. Okay, soalan dia dia bagi 3 soalan. Saya pick up yang mana yang banyak. Kalau soalan pertama adakah bila direction suatu bisnes farmasi perlu diubah daripada kebiasaan untuk mengelak kerugian yang lebih besar. So pasal dalam keadaan sekarang ni banyak yang gulung tikar, yang tutup kan. So basically nak tengok bila nak perlu ubah. Yang saya kira tadi sebenarnya soalan ni dah dijawab lebih awal. Of which kalau cakap balik kepada leadership, balik kepada creativity, so itu yang ni lah. Nanti boleh pihak panel boleh maklumkan. Soalan kedua adalah adakah setuju atau tidak subjek keusahawanan dimasukkan dalam pembelajaran kursus ijazah farmasi. Ini dah ada elemen add-on daripada technical saja dah bawa kepada business entrepreneurship ni. And yang ketiga, apakah core business yang sesuai sebumbung dengan outlet farmasi? So kita cari 2, dia bagi 3. Tak apa. Cik Ridwan ni memang setiap minggu dia follow ABA. Setiap minggu ada soalan daripada dia. So boleh antara Cik Aziz ataupun Cik Zul nak jawab soalan tadi. Okay, mungkin itu Cik Zul saya jawab dulu boleh? Boleh Cik Aziz jawab soalan nombor 1 dulu. Nombor 1 pilih tu ya? Satu. Tak apa. Yang mana-mana satu boleh. Mana-mana tak apa. Saya cadang nak itu berkenaan dengan soalan nombor 2. Itu untuk masukkan subjek keusahawanan di dalam kursus farmasi. Yang sebenarnya untuk makluman pada Cik Ridwan, perkara ni memang banyak universiti sekarang ni dah mengambil satu langkah ke depan untuk melahirkan usahawan di kalangan ahli farmasi. Jadi sebagai contohnya lah, saya bagi contoh di UIA Kuantan, memang dia ada satu semester, satu subjek khusus untuk mengajar pelajar-pelajar farmasi tahun 3, second semester tahun 3, khusus keusahawanan ni lah, daripada mula dia buat paperwork dan sebagainya lah, sehingga pembentangan, penubuhan syarikat, buat cash flow analysis dan sebagainya. Dan saya salah seorang tenaga pengajar yang dijemput, invited untuk subjek tersebut lah. Maknanya Alhamdulillah kalau tengok pada hari ni pun saya rasa bangga juga sebenarnya student-student UIA, lepasan UIA ni banyak membuat kumpulan, group business dia orang sendiri. Dah ada 3-4 kumpulan yang ada 4-5 cawangan fungsi mereka masing-masing lah. Jadi di USM sendiri pun saya rasa kalau tak salah memang dah ada juga subjek keusahawanan, dan yang lain saya tak berapa pastilah tapi yang saya tahu UIA memang dah lama buat. UNIZA dia pun dah memulakan subjek keusahawanan tersebut. Even UNIZA sendiri dalam proses nak mewujudkan rangkaian community farmasi mereka sendiri. UNIZA? Oh, okay. So dia dah nak venture into farmasi sebagai salah satu business. Business kepada pelajar-pelajar dia sendiri. Okay. Berkenaan dengan nombor 1, mungkin nanti Cik Zul tambah juga bila yang sesuai. Dia yang sebenarnya kalau di dalam perniagaan, pada saya lah, dia tidak ada spesifik masa. Dia benda tu sentiasa dinamik, dan usahawan sentiasa kena mengenal pasti waktu bila dia nak mengubah
mengubah dia punya hala tuju ataupun objektif dia. Sebabnya dia tidak boleh, objektif dia memanglah kalau ikutkan kita ada satu objektif untuk jangka masa pendek, sederhana dan jangka masa panjang. Tetapi berdasarkan kepada suasana semasa, dia kena sentiasa aware untuk mengubah, untuk menyesuaikan hala tuju perniagaan mereka dengan keadaan semasa. Okey, yang tu dulu saya jawab kot. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tadi co-business yang sesuai sebumbung dengan outlet farmasi tu. Okey, ini kalau ikut nak untuk strategi dia lah kan. Dia banyak yang sebenarnya, banyak bergantung kepada itulah. Yang satu dia Cik Zul nanti tambah ya Cik Zul. Sorry saya bagi tu kebetulan ada ni. Boleh. Okey, mungkin yang pertamanya own product range. Kita boleh menyediakan satu rangkaian produk sendiri. Yang sekarang ni dalam perniagaan kita banyak kita bergantung kepada produk-produk lain kan. Jadi kita mempunyai branding kita sendiri untuk produk kita sendiri. Kemudian boleh juga kalau misalnya sekarang ni kalau saya nak berkongsi lah dengan semua audien yang ada hari ni, saya di bawah Al-Shifa Pharmacy lah, kita dah meluaskan cabang perniagaan untuk memulakan farmasi veterina. Farmasi veterina. Ya, untuk pet itu, tapi farmasi veterina kita nak mulakan itu. Dan dalam perancangan kami juga kami nak mewujudkan rangkaian Pharmaspa. Pharmaspa yang lebih melibatkan kepada ubat-ubatan, mungkin kepada natural source dan sebagainya. Tapi benda tu terpaksa dibuat dalam bentuk step by step daripada segi perundangannya dan sebagainya lah. Itu antara perniagaan yang related dengan industri farmasi yang mungkin kita boleh gabungkan. Okey. Dalam perancangan kami lah. Ini dah share direction company tu. Bagus. Sebab nanti pun kita akan itu pun tujuannya kita nak share juga dengan kepada publik nanti, supaya kepada yang ada interested bersama-sama dengan kami, insyaAllah kita akan buka peluang tersebut kepada lebih ramai. Okey, bagus, baik. Cik Zul, mungkin ada nak tambah daripada apa yang Cik Aziz dah tapau tadi. Tiga soalan dah tapau. So mungkin kita add on kan sikit lagi. Okey, saya tambah sikit lah untuk soalan pertama tu. Kalau apa kita punya perancangan untuk kita titipkan untuk berubah, kita kena check balik kita punya BMC, Business Model Canvas kita. So maknanya kita kena tengok balik kita punya customer segment dan juga kita punya value proposition lah. And then kita kena pertimbangkan juga kita punya kecairan perniagaan. Adakah modal kita boleh tak menampung kerugian yang sedang berkumpul ni. So kalau tak boleh, kita kena plan untuk exit plan lah. Itu tambahan saya untuk soalan nombor 1 lah. Okay, untuk soalan nombor 2, betul sekarang ni saya tengok kebanyakan student universiti tu dia orang punya knowledge pasal usahawan tu semakin bertambah lah. Macam dulu memang saya tak pernah tahu langsung pasal nak baca statement, financial statement. Tapi bila tengok syllabus orang ni, dia orang dah ada ilmu tu walaupun tak banyak, tapi secara surface tu dah ada lah ilmu tu. Dia dah expose dengan benda ni. Cuma yang mungkin boleh tambah selain daripada tu, mungkin pihak universiti boleh bekerjasama dengan konsultan di luar, contoh ABA, contoh eScan, contoh SME Corp. Itu mungkin dia boleh dikembangkan lagi kerjasama tu supaya ada ilmu daripada universiti dicampur pula dengan praktikal usahawan di luar. Okey. Untuk soalan yang ketiga, mungkin bisnes lain yang boleh ditambah dalam bisnes farmasi adalah mungkin pengenalan vending machine, menjual barang-barang farmasi. Atau itu satu. Yang kedua, mungkin boleh perkenalkan sistem lokal di farmasi community, maknanya mungkin pesakit yang biasanya ambil ubat di hospital kerajaan, so farmasi community akan menjadi one stop center lah untuk diorang ambil di situ. Supaya kita boleh kurangkan waiting time di hospital
Dan juga kita boleh bantu customer tu dalam erti kata dia punya senang untuk akses kepada ubat-ubat lah. Dan dalam masa yang sama pun kita boleh tambah kita punya walk-in customer lah secara tak langsung. Saya tertarik dengan idea yang lokal tadi tu tak? So adakah perkara ni dah memang dipraktiskan dalam industri ataupun macam mana? Benda ni tak lagi dipraktiskan. So saya harap benda ni akan mencetuskan idea untuk satu kerjasama lah antara sektor kerajaan dan juga sektor swasta dalam bentuk satu kerjasama antara private, kita panggil private partnership, PPP lah yang tu. Public and private partnership. Yeah. So mungkin Encik Aziz boleh majukan kepada MPS untuk kita majukan kepada so, orang kuat persatuan dah ada kat sini, idea-idea. InsyaAllah boleh. Saya just to add on apa ni tadi, saya dah terbaca dalam sebelum kita punya session ini pun ada buat rujukan sikit pasal industri. Ada juga yang mengemukakan kepada government untuk farmasi sendiri membuat satu orang kata buat inject bagi vaksin sebagai satu center untuk buat vaccination kepada community yang ada kat situ, so that proses tu lebih cepat. So kalau macam sebelum ni pada permulaannya adalah lokasi-lokasi tertentu yang dimulakan oleh government, and then kita tengok juga sekarang ni dah ada private clinics ataupun hospital yang mengambil sebahagian daripada tanggungjawab tu untuk diagihkan dengan lebih cepat kepada komuniti. So ada juga yang mengemukakan that farmasi pun boleh buat juga sebagai satu tempat, sebagai satu platform untuk mencepatkan lagi proses, which is pada saya sangat idea tu menarik lah kalau kita nak melebar luaskan vaccination ni. Okay, so sebelum kita proceed dengan soalan-soalan akhir ya. Kita pun dah terlajak sikit daripada ni. Mungkin Cik Asri boleh ada satu soalan akhir ataupun satu sharing berdasarkan pengalaman ABA Malaysia dah masuk tahun ke-16, not only kita cakap kata dalam farmasi sebagai sebahagian daripada klientel dalam ABA Malaysia, tapi juga mungkin melibatkan SME secara general yang boleh Cik Sri sharekan dengan audiens kita malam ni. Okey, sebabkan waktu dah pendek saya bagi dia punya gist sajalah. So hasil daripada kumpulan data kita why SME dekat Malaysia fee tak membesar, besar perasusannya datang daripada ketidakpandaian menguruskan kewangan. Jadi pasal dilihat sebagai number one, ada yang bersikap macam mengurus kewangan itu tak penting. Number two, dia bersikap ada fear sikit di kalangan profesional. Contoh farmasi ke account lawyer sebagainya. Jadi ini memberi ruang kepada failure of the company itu, kan? Jadi soalan nombor 2 tadi saya rasa memang baik kalau kepandaian keuangan tu ditingkatkan dalam silibus tadi, ya, supaya tak bersikap teori saja, kan? Dia kena bersikap praktikal bahawasanya ini adalah satu kelemahan small businesses yang ada dekat luar sana lah. Itu saya rasa menjawab soalan Sam pasal waktu yang pendek, kan? Kalau kita nak kupas balik the last 16 years yang kita cakap, saya rasa banyak perkara yang kita boleh kongsikan, but gist-nya adalah the failure banyak daripada mungkin tidak minat juga untuk menengok bahagian kewangan, kan? Business owner tak berminat. Dia tak minat. Dia just like
tak minat lah kan. Jadi dia cuma minat ke arah sales saja sebagainya gitu. Alright. Okay. Lain tak betul. Okay, boleh. Right, saya kira satu sesi discussion, satu forum yang baik yang pada saya pun banyak dapat input daripada kedua-dua panel kita pada malam ni yang memang daripada industri sebagai sebagai industri practitioner, dan juga input daripada Cik Aziz yang mewakili persatuan. So satu discussion yang menarik yang saya kira insyaAllah memberi manfaat kepada usahawan-usahawan di luar sana, terutama dalam bidang farmasi. Right. Kita pun dah kalau ikutkan soalan tu banyak, tapi mungkin kita bawa ke depan lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki ke depan kita akan panggil lagi kedua-dua panel dalam sesi yang lain. Right, so with that saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Sekali lagi kepada semua audiens yang menonton siaran live di FB ABA Malaysia. Suka saya nak share juga, tadi ada tawaran yang kita share kepada penonton, yang mana kita menawarkan satu sesi business review percuma bernilai RM500 kepada soalan terpilih. So kalau ikutkan tadi yang tanya soalan tu Cik Ridwan, nanti kita akan berhubung dengan Cik Ridwan lah. So pasal dia bagi soalan 3 terus. Kan? So terima kasih banyak. And then seperti biasa saya suka juga nak maklumkan kepada tuan-tuan perempuan yang menonton siaran live ni, minggu depan insyaAllah Sembang Niaga kita akan bersiaran lagi di platform yang sama, di waktu yang sama. InsyaAllah saya dan Cik Asri sebagai moderator dan panel tetap, kita akan bersama dengan 2 lagi usahawan dalam sektor lain pula. So insyaAllah kita dah dapat pengesahan untuk participate daripada 2 usahawan industri kreatif. So sebagaimana farmasi, dia ada perkara-perkara interesting yang unik dalam industri, sama juga dekat dalam industri kreatif yang kita tahu banyak orang-orang kreatif ni dia ada certain things yang dia let go pasal creativity punya pasal. Dia nak tengok apa itu semua tu. So insyaAllah kita akan share dekat FB ABA Malaysia ni berkenaan sesi Sembang Niaga pada minggu depan. So untuk tuan-tuan dan puan, kita nak tutup kita punya session malam ni dengan ucapan, sekali lagi ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel. Satu discussion yang saya kira sangat menarik dan tak lokek lah, daripada ada strategi rahsia pun di-share juga So dan juga kepada Cik Asri selaku di panel tetap daripada ABA Malaysia yang memberi input sendiri. So with that, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang menonton, dan teruskan menonton dan stay dekat channel FB ABA Malaysia untuk more business re-education program. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.